Politeknik Sandakan Sabah merupakan institusi yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan merupakan salah satu institusi TVET yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Dengan kebolehan tenaga pengajar mahir, Politeknik Sandakan Sabah menawarkan dua program utama. Program Diploma Agroteknologi mendedahkan pelajar kepada bidang teknologi pertanian dengan kaedah pembelajaran 40% teori dan 60% amali. Pelajar akan dilengkapi dengan kemahiran teknologi terkini seperti teknologi penapaian, teknologi mikrob, teknologi pengeluaran dan perladangan organik. Semasa pengajian, pelajar akan diajar untuk mengendali dan menguruskan projek pertanian dengan melakukan praktikal yang melibatkan tanaman, penuaian dan pemasaran. Bagi program Diploma Aquakultur pula, pelajar akan didedahkan kepada amali dan latihan di Pusat Penetasan dan Kolam. Pelajar akan diterapkan dengan kemahiran untuk mengendali dan menguruskan pusat penetasan dan kolam sendiri dari peringkat pembiakan, penuaian hingga ke pemasaran. Pelajar juga akan menjalani latihan industri dalam bidang aquakultur, ladang di sekitar sektor kerajaan maupun swasta seiring dengan revolusi industri 4.0. Selain program pengajian, pelajar juga dilibatkan dengan aktiviti ko-kurikulum, CSR dan riadah yang terdapat di Politeknik Sandakan Sabah. Dengan yuran pengajian serendah RM200, anda kini mampu memiliki segulung diploma. Mari sertai kami di Politeknik dengan melayari portal pengambilan Jabatan Pendidikan Politeknik, College Community menerusi carian ambilan Polisisi. Jom study at Politeknik. Anda juga boleh terus hadir ke institusi kami di Education Hub Batu 10 Sandakan atau hubungi kami seperti di maklumat yang tertera. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada penonton di Facebook milik di Politeknik Sandakan. Okay. So pada pagi ini insya-Allah saya akan berkongsi sedikit ilmu, sedikit pengalaman, tak banyak, baru belajar tentang apakah potensi aquascape dalam bidang aquaculture. Okey, mohon upkan slide. Terima kasih. Okey. So, tajuk hari ini seperti yang saya cakap tadi tentang potensi aquascape dalam bidang aquaculture bersama saya. Okey, siapakah saya? Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, izinkanlah saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Azri bin Muhammad atau lebih glamour sendiri letaklah Cikgu Aqua eShop. Okey, saya bahasakan diri cikgu lah. Cikgu merupakan anak jati Selangor Darul Ihsan. Okey, sebelum menjadi pensyarah ni, cikgu pernah menjadi pegawai sains di Aquatrop UMT. Kemudian cikgu bertukar kerja di Aqua Juara Nursery Sdn Bhd. Manage syarikat yang ada sangka ikan kerapu dan ikan siakap. Okay, kemudian cikgu bertukar kerja pula, berpindah, kita naikkan tu kepada teknologi Park Malaysia
di Bukit Jalil, cikgu menguruskan projek aquaculture di bawah MOSTI. Okey. Alright, kemudian cikgu ditawarkan menjadi pensyarah. Yang pertama, posting pertama di Kolej Komuniti Tampin, kemudian Kolej Komuniti Pera, seterusnya Kolej Komuniti Rantut, dan yang terkini cikgu di Politeknik Sandakan. Maknanya kumpul-kumpul lebih kurang 11 tahun sajalah, baru 11 tahun cikgu mengajar di Politeknik dan juga Kolej Komuniti. Okey, yang ini ada maklumat scan ni. Kalau nak tahu info tentang cikgu boleh scan. Sekejap je kan. Okey. Okey, sedikit penerangan tentang Politeknik Sandakan. Okey, Politeknik Sandakan ni ditubuhkan secara rasmi pada 12 Mei 2008. Okey, untuk pertamanya mula-mula dia berada di Politeknik Headquarter Kinabalu pada tahun 1 Jun 2008 hingga 1 Jun 2009, lebih kurang 1 tahun. Kemudian dipindah sementara di Sandakan di bangunan sementara di Rabuk Jaya. Kemudian sehingga kini kami ada kampus sendiri di Education Hub Batu 10 Sandakan. Okey, dalam keluasan 100 ekar. Okey, daripada 30 Disember 2011. Alright, so tentang apakah Politeknik Sandakan, kita mampu menampung kira-kira 1,200 pelajar dengan overall staff termasuk kaki tangan sokongan lebih kurang 100 orang. Kita ada 3 departmen. Yang pertama Departmen Agroteknologi dan Bioindustri. Kedua kita ada Jabatan Pengajian Am, dan yang ketiga adalah kita ada Jabatan Matematik, Sains dan Komputer. Okey, di Politeknik Sandakan ni kami menawarkan hanya 2 program sahaja. Iaitu yang pertama program diploma dalam pertanian agroteknologi, yang kedua diploma dalam aquaculture. Okey, gambar ni merupakan hasil lawatan daripada Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi pada Januari 2022. Dia datang merasmikan galeri kami di Politeknik Sandakan ni lah. Okey, so untuk cikgu pergi lebih lanjut lagi. Okey, Okey, so cikgu nak ceritakan sikit apakah yang dikatakan oleh aquaculture itu. Okey, aquaculture dalam bahasa mudahnya apa sahaja hidupan yang dalam air yang kita boleh bela. Okey, kita tak boleh nak ternak ikan kembung, kita tak boleh nak ternak ikan kerisi kerana ikan tu adalah lebih ikan yang bersifat perikanan. Jadi kita tak boleh bela. Tapi apa saja yang kita boleh bela, tak kira ikan ke ketam, kita takrifkan ia adalah sebahagian aquaculture. So yang paling popular sekali kategori adalah finfish, ikan lah. Okey. So ikan ni memang ada 3 jenis, bukan ada 3 alam lah. Okey, yang pertama freshwater, ikan-ikan air tawar seperti ikan tilapia, ikan keli, ikan patin. Okey, kemudian ada juga ikan yang duduk di dalam brackish water ataupun air payau seperti ikan siakap. Okey, dan juga yang orang kata di laut. Okey, kita ada ikan seperti ikan kerapu, ikan merah, dan ikan jenahak dan sebagainya. Okey, yang kedua kategorinya adalah crustacean. Apa katanya crustacean ni? Okey, ni cikgu nak bagi lecture sikit lah, alang-alang kawan nak dengar ni kan. Okey, so crustacean ni adalah binatang yang bersalin kulit. Yang sepanjang hidupnya untuk dia besar, dia bersalin kulit. So salah satu contohnya adalah udang, crayfish, ataupun kalau kat Malaysia ni popular lah, nama barunya adalah LAT, lobster air tawar. Okey, dan juga lobster yang betul tu, dan juga contohnya ketam. Ada lagi banyak binatang tapi saya masukkan yang ni saja. Okey, yang ketiga adalah mollusk. Okey, ini adalah sejenis kerang-kerangan. Okey, ada jenis yang ada cengkerang. Okey, seperti tiram, kima, kerang dan juga kupang. Okey. So ada lagi yang masuk di bawah bahagian others yang lain-lain, iaitu seperti algae. Algae ni algae apa? Kalau algae yang paling popular di Sabah ni adalah rumpai laut. Okey, ada juga di Sabah ni juga menternak sea cucumber. Apa tu? Timun laut. Bukan. Nama glamour untuk timun laut ni kalau kita kenal adalah seperti gamat, ataupun nama Sabah ni balat tak salah cikgu. Okey. Apa yang cikgu nak highlightkan pada pagi ini iaitu di bawah nama ornamental, hiasan. So ada 2, ikan hiasan dan juga
aquatic plant. Yang inilah yang kita katakan termasuk di bawah cluster lah, cluster aquascape. Okey, so apa itu aquascape? Okey, aquascape ni adalah satu skill. Dia kemahiran menggabungkan aquatic plant menggunakan dalam medium tanah, pasir, ada kayu, ada batu untuk menyediakan satu pemandangan dalam air yang cantik sebagai hiasan di rumah mahu di pejabat. So, dia istilahnya adalah orang kata kita berkebun dalam air tapi dalam bersih yang cantik. Nampak macam mudah, tetapi benda ni memerlukan kemahiran, memerlukan beberapa teknikal yang kita kena tahu macam mana nak bagi pokok tu cantik macam dalam gambar raja ni. Okey. So dalam gambar ni ni adalah satu pertandingan pertandingan yang bertaraf international dunia. Okey. Okey, yang ini saya nak cikgu nak highlightkan yang mana di sini pemenangnya adalah datang daripada orang Malaysia. Ranking nombor 1 pada 2019. Okey, Josh Shin. Okey, dia punya ni tengok. Awak sekali tengok, awak tengok, nampak macam pemandangan darat. Tak, ini adalah seperti dalam air. Okey, kemudian langkah cemerlang ini diteruskan oleh juga seorang lagi warga Malaysia juga, Siak Wiyo pada tahun 2020. Tengok dia punya aquascape ni. Dia punya hiasan ni, okey. Untuk makluman hiasan ini adalah dalam akuarium yang bersaiz 4 kaki, lebih kurang dalam 120 cm. Bayangkan dalam 4 kaki tu dia boleh buat hiasan macam orang kata tengok dalam hutan dia punya design, tapi ini dalam air. Alright. So, okey. Kau kata kalau kita ni tak cerita tentang statistik tak sah, sebab tajuk cikgu hari ni adalah potensi. Jadi dari mana datang potensi aquascape ni? So, cikgu kena bercerita tentang fakta. Okey, fakta datang daripada Jabatan Perikanan Malaysia sendiri. Okey, cikgu ambil yang terbaru lah 2 yang terbaru. Okey. Okey, untuk pengeluaran ikan hiasan 506 juta. Okey. Pada tahun 2019 yang mana 48% datang daripada Johor. Johor nampak pengeluaran ikan hiasan. Kemudian sedikit menurun. Okey, sedikit menurun, lebih kurang turun pun juta-juta jugalah. Okey. Yang ini lebih kurang 493 tak salah cikgu. Okey. Yang tahun 2020 pengeluaran ikan menurun, tapi tak banyak jugalah. Okey, 500 juta, dia punya jualan 500 juta. Okey, dan 52% datang daripada Johor, naik daripada 48 naik 52. Tetapi apa yang cikgu nak highlightkan di sini, okey, tentang aquatic plant tu sendiri. Okey, 2019 20 juta. Dia punya hasil pengeluaran 96% datang daripada Johor. Kemudian tahun 2020 naik 2 kali ganda ke 2,5 kali ganda, jadi 50 juta. Pengeluaran hampir orang kata 1% je negeri-negeri lain dekat Malaysia. 99% datang daripada Johor. Yang ni orang kata yang ni dikira sebagai yang declare, yang di bawah yang berdaftar di bawah Jabatan Perikanan Malaysia. Mungkin ada juga statistik yang tak masuk, tapi ini yang berdaftar dengan DOF. Alright. So, apa yang cikgu dah highlightkan adalah produk. Yang pertama sekali dalam aquascape tu, dia ada ikan hiasan. Okey, ikan hiasan ni berbeza kalau mungkin bagi yang rakan-rakan tu mungkin dah pernah main ikan hiasan dalam aquascape ikan hiasannya saiznya kecil. Saiznya kecil. Yang kedua, dia kena sesuai dengan planted aquarium. Dia tak boleh lah letak kad rumput dalam tu, habis dia makan pokok-pokok. Benda-benda haiwan yang bersifat herbivore, yang makan tumbuh-tumbuhan, kita tak galakkan. Bukan tak galakkan, tak bagi masuk langsung lah. Okey, kerana dia akan makan tumbuhan tersebut. Jadi, keduanya, setiap ornamental fish ni dia ada fungsi-fungsi tertentu. Contohnya macam Neocaridina shrimp. Kecil je shrimp ni, dia fungsi sebagai algae eater, dia pemakan algae. Okay, kalau Corydoras fish tu memang dia bottom dwelling cleaner, maksudnya dia bersihkan kawasan dasar. Orang kata dia macam Masjid Bandar Raya lah, orang kata yang dah water. Dia akan bersihkan kawasan-kawasan lantai tu. Begitu juga dengan Nereid snail. Okey, dia makan algae. Okey, Tetra neon ni orang kata dia kenapa dipilih? Sebab pertama dia kecil. Yang kedua adalah nature-nya sendiri adalah schooling fish. Okay, schooling fish maksudnya bila dalam tank kan dah siap pokok-pokok cantik-cantik, so kita kena letaklah ikan tu, nampaklah. Kalau tak, ini macam darat, tadi bila letak ikan, ini sebenarnya berlaku dalam air. So ikan ni letaklah lebih kurang
ikut saiz akuarium lah, 20 ke 30 ekor dia berenang sekali banyak berkumpulan. Nampaklah menarik sikit dalam akuarium tu. Okey. Seterusnya, yang paling penting, aquatic plant tu sendiri. Memang dia adalah satu parti, orang kata benda yang wajib dalam aquascape. Boleh ditanam menggunakan pasir atau tidak. Okey, kombinasi dengan aquatic plant menjadikan dengan ornamental fish dia jadi satu ekosistem. Okey, ini antara pokok-pokok popular lah. Okey, Micratinum 3D atau nama glamournya Monte Carlo. Dia ada sejenis tumbuhan kapet. Kapet tu maksudnya di bahagian lantai tu dia buat lebih kurang macam rumput dah. Cantik timbul. Okey, Ludwigia ni dia background plant, dia letak kat belakang. Dia ada macam-macam color, ada warna merah, ada warna pink, ada warna kuning. Bila kita bagi cahaya yang cukup, bahagia cukup, kita bekalkan lagi liquid gas CO2, menyelah lah dia punya color. Okay, ini adalah sejenis nubias, dia jenis tumbuhan epiphyt, jenis yang tidak perlu ditanam atas tanah, boleh selit dekat kayu ataupun batu. Yang Java moss ni dia boleh kita letakkan atas batu ataupun kita boleh letak dekat kayu. Dia cantik moss ni. Alright. Okey, mana kita tadi dah ada ikan hiasan, kita dah ada tumbuhan. Kita wajib ada aquascape accessory atau cikgu suka panggil hardware lah. Dia macam lebih kurang komputer. Ada hardware, ada software. Ini dia punya hardware-nya. Okay, paling penting sekali kena ada aquarium. Aquarium ni ada macam-macam jenis. Ada yang biasa, ada yang crystal clear, ada lagi atas daripada crystal clear. Mana kejernih dia punya density kaca-nya memang terang lah. Okay. Yang kedua, bila main aquascape ni kita wajib pakai filter. Tetapi filter yang kebanyakan orang guna adalah yang pertama bersifat kanister yang ada bekas, ataupun kalau kita tak ada bajet kita pakai HOB, hang on bag. Maksudnya kita letak dekat atas aquarium tu, so ada dia punya penapis itu. Tapi kebanyakannya aquascaper memilih jenis penapis jenis kanister. Kenapa? Kita boleh letak banyak biomedia dalam tu. Biomedia tu apa fungsinya? Okey, sebagai satu perumah untuk bakteria-bakteria dalam kitaran nitrogen ni untuk menjalankan proses menukar amonia yang terhasil daripada najis, najis dan juga lebihan makanan ditukarkan kepada bentuk daripada amonia, nitrit kepada nitrat, dan nitrat ni adalah yang digunakan boleh diserap oleh tumbuhan sebagai dia punya baja gitu. Dalam fungsi filter tersebutlah selain kita tapis-tapis air itulah. Okey. Kemudian yang kedua adalah aquarium light lah. Okey, ini memang wajib ada. Kenapa? Tumbuhan ni adalah yang bersifat fotosintesis, iaitu dia membesar, nak grow kena dia melalui proses fotosintesis memerlukan cahaya. Okey. Kemudian planting equipment. Nampak tu. Ada gunting-gunting lagi. Ingat macam gunting rambut tak? Kita kalau nak aquascape ni kita kena ada peralatan-peralatan ni. Kita nak ratakan tanah, kita nak trim pokok, kita nak tanam pokok, nak cucuk pokok dalam soil tu, ada dia punya peralatannya. So, kena ada semua ni. Okey. Sebagai pertambahan, kita kena ada fertilizer. Baja maksudnya kalau bila ada pokok, wajib ada baja. Okey, kalau pokok darat, kita ada baja kita NPK. Tetapi untuk dalam air, kita biasanya guna baja jenis secair, liquid. Okay, ada macam-macam brand. Ada yang combo, ada yang boleh pecah-pecah ikut dia punya makro dan mikronutriennya. Okay, yang terakhir adalah CO2. CO2 ni wajib ada. Boleh ada, boleh tak ada. Tetapi kalau nak bagi macam saya cakap tadi, pokok Ludwigia tadi, pokok-pokok jenis high-tech, nak bagi dia keluar peling-peling, nak keluar dia berlaku fotosintesis, nak bagi merah, makna, nak bagi menyala, terang, menarik, kita kena pakai CO2. CO2 dia apa? Karbon dioksida. Belajar dalam fotosintesis, manusia memerlukan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Tumbuhan, dia memerlukan karbon dioksida, dia membebaskan oksigen. So, kita ni adalah saling bergantung. Tapi dalam air ni, kita kena provide sikit lah. Sebab kalau dalam udara tak ada masalah. Pokok ni lagi sedang. Tetapi dalam air ni, kita memerlukan suntikan dalam berbentuk gas lah daripada CO2 ni. Alright. Okey. Okey, kita dah cerita tadi hardware semua. Apakah tema-tema? Ini antara tema yang cikgu dapat
Ini cikgu dapat kredit kepada owner-owner di dalam internet. Okey. Antara yang popular lah, okey, di jungle style ataupun lebih kurang nature style lah, nampak? Dia buat macam hutan Dia ambil susun kayu, dia letakkan pokok kat situ, dia tengok gambar seperti dalam hutan tapi dalam air. Hutan air. Okey, yang kedua popular Dutch style. Apa yang dikatakan Dutch style? Dutch style ni adalah kombinasi warna-warna. Dia ada carpeting, dia ada pokok-pokok lah. Pokok-pokok yang warna-warna diletakkan. Ada warna merah, ada warna purple, ada warna kuning, hijau, digabungkan dalam tu. So dia punya corak tu orang kata tank warna-warni lah, Dutch style. Okay. Yang ketiga Iwagumi. Iwagumi nama pun Jepun, memang berasal daripada Jepun. Permainannya adalah menggunakan susunan batu. Susunan batu tu biasa menggunakan bilangan ganjil. Ada batu besar, ada batu kecil, ada positionnya, ada dia punya makna-maknanya. Okay. Dia ada batu dan juga dia akan letakkan tumbuhan carpeting seperti MC, HC, Haygrass dan sebagainya. Apa pula yang dikatakan Brazilian style ni? Dia gabungan, kalau kesepahaman cikgu lah, mungkin kalau ada yang lebih arif. Okay. Dia gabungan antara Iwagumi dan juga Dutch style. Dia dapat ada permainan batu, lepas tu ada nampak depth tau. Depth ni yang jalan ni, ada jalan kecil-kecil tengah, dia nampak seolah-olah macam benda tu dalam. Padahal sebenarnya biasa orang buat dalam aquarium tu biasa 3-4 kaki, tapi nampak macam besar dia punya sikit. Itu dia punya permainan, orang kata ilusi mata lah. Okay. Kemudian yang seterusnya adalah island style. Island style tu biasa dia pulau, dia punya kayu-kayu nampak terkeluar-keluar naik ke atas. Ada yang suka style macam ni. Okay, biotop ni apa? Biotop ni dia nampak macam kalau kita tengok dari segi mata kasar nampak macam Messi, tak? Ni adalah dia buat mirip seperti dalam keadaan nature. Contohnya dia buat macam ala-ala apa nama di paya bakau, di sungai-sungai, dia akan buat sebiji lebih kurang. Ini lebih kurang orang kata pokok-pokok, benda-benda yang ada dekat nature semua lagi. Inilah orang kata style biotop. So, apa itu Taiwanese? Taiwanese style. Dasar pun nama Taiwan kan, asal daripada Taiwan. So dia menggabungkan juga batu dan juga pokok, nampak. Tapi cuma beza ni dia ada main edge. Orang kata macam ada nak kata puncak tak, macam orang nampak kan, awak akan nampak kat tepi tu kan. Ada macam ada jurang. Permainan Taiwanese style ni jadi macam ada jurang-jurang. Ada jurang 1, jurang 2 nampak. So permainan kat sini digabungkan hijau dan juga digabungkan sedikit lah tumbuhan kala-kala seperti itulah. Dutch style. Okey. Wall start. Okay, yang terakhir wall start ni adalah satu teknik yang paling simple. Dia hanya memerlukan cahaya saja. Okay, dia tanam pokok, dia tak letak baja, dia tak letak CO2, dia tak ada penapis pun. Jadi dia provide cahaya saja. Jadi apa dia buat? So kitaran tu berlaku secara semula jadi dalam tu. So proses-proses tadi tu, proses-proses kita nitrogen ke apa ke, semua berlaku secara semula jadi. So kebiasaan tumbuhan ni adalah tumbuhan yang bersifat low-tech lah, yang boleh hidup tanpa bantuan CO2, yang tak perlu kena ada baja dan sebagainya. So dia akan hidup sendiri dengan cahaya. So ni wall start, paling mudah. Nampak mudah, tapi kalau tak kena pun siap-siap bulan tumbuh algae dan sebagainya. Okay, so cikgu masuk sikit tentang marketing analisis. Kenapa cikgu nak cakap? Kerana aquascape ni adalah sejenis bisnes hobi. Dia melibatkan hobi dan penghobi. So jadi dia punya market ni agak terhad. Dia bukan macam aquaculture jenis lain yang melibatkan ikan makan. Dia punya market luas, boleh jual dekat pasar. Tetapi ini dia punya market kecil sikit. So jadi cara punya market ni adalah orang kata bersifat, orang kata bersasar jugalah. Maksudnya contohnya dia ada sosial media, Facebook group dan WhatsApp group yang berkaitan dengan aquascape. Okay, jadi penghobi ni boleh beli aquascape ni sama ada datang ke kedai fizikal ataupun secara online. Tak kisahlah dijual dekat Facebook ke, dekat WhatsApp ke. Maknanya seller tadi boleh jual dia punya pokok ke, ikan ke, apa segala peralatan hardware tadi ke. Aquarium pun boleh, tak ada masalah. Sekarang memang ada aquarium, kita boleh order, dia terus sampai ke rumah. Ada juga seller yang jual aquarium. Tak ada masalah. Yang penting ada duit saja. Okay. So sejak daripada COVID-19 ni memang cikgu nampaklah ketara sangat dia punya transaksi online. Sebab orang kata pada 2020 lah maksud cikgu lah. Masa tu tak boleh nak keluar, lockdown.
Lepas tu dapat pula moratorium. Jadi moratorium tak tahu nak buat apa. Itulah beranak tank 1, beranak tank 2, beli pokok sana, beli pokok sini. Beranak lah. So memang 2019 COVID-19 ni memarakkan lagi lah Aquascape ni secara online. Dia punya pembelian. Alright. Okay, so ni contoh ni cikgu highlightkan antara 3 grup terbesar. Awak tengok kelab peminat Aquascape Malaysia. Ahli sahaja 112,000. Weh, mahal. Grup bawang lebih kurang macam ni. Tapi dalam ni majoriti lelaki lah. Ada juga perempuan boleh sedikit. Majoriti dalam ni semua lelaki. Okay, yang kedua Malaysia Aquascape 64,000. Kecil pula tak nampak. Okay, dan juga kelab Aquascape Malaysia 42,000. So kebanyakan ahli dapat yang sama lah, tapi majoriti banyak duduk dekat KPAM lah. Cikgu bagi KPAM. Okay, KPAM. Alright. Okay, so ni antara juga WhatsApp group tak cukup Facebook group tadi, kita ada juga WhatsApp group yang cuba meracun ahli-ahli dalam ni. Meracun bukan meracun tubuh bagi mati tak, meracun supaya cantiknya pokok ni. Bro beli berapa bro? Ataupun ada setengah scapers ni dia buat sendiri. Dia contohnya tank dia bila dia trim, tu tadi kena ada peralatan trim tadi. So dia pokoknya dah cukup besar. Waktu penuh kerum, jadi dia trim pokoknya. Ni saya nak Lego ni. Ada setengah yang baik hati, dia bagi free. Mungkin dia punya kaedah nak jumpa, nak perkenalan, nak bertukar-tukar tips. Ada setengah tu dia buat bisnes. Ataupun dia buat sistem barter. Ada pokok ni, aku ada pokok ni, kau ada pokok apa? Tukar, suka sama suka. So ni antara grup yang cikgu ada lah. Ada banyak lagi. So ada yang bersifat dekat Pahang, Terengganu, Kelantan, Kedah. Tapi yang biasa cikgu ada setakat ni, inilah. Johor, Lembah Kelang dan juga di Sabah. Alright. So ni antara juga saya cakap tadi pembelian secara online. So banyak juga seller dah bertukar. Jadi dia buat satu platform, kebanyakan di Shopee lah, ada juga di Lazada, tapi kebanyakan di Shopee. Okay, mereka mengiklankan perniagaan mereka di dalam Shopee. Ni ada aquatic.my, Aqua Green Studio dan juga Aqua Nature Malaysia, antara yang saya selalu belilah. Right. Okay. Yang bagusnya bila penghobi ni dia ada satu pertandingan. Macam cikgu cakap tadi lah, masa mula-mula tadi kan 2019-2020 kita ada juara dunia daripada Malaysia. Tetapi 2021 tak salah saya, juara kita datang daripada Indonesia. Tapi top 10 masih lagi Malaysia lah. Adalah wakil top 10, tapi juara 2021 tak salah saya Indonesia. Okay. So ni antara pertandingan bersifat antarabangsa. Okay, yang paling masyhur yang orang semua nak masuk setiap tahun, IAPLC. Ni Jepun punya. Ni orang kata, kalau kata dia punya founder pun sebenarnya, kalau tak salah cikgu lah, founder untuk Aquascape ni datang daripada Jepun. Namanya Takashi Amano. Kalau brand ADA. ADA stand for Aqua Design Amano. Itulah dia punya otainya. Rasa dah meninggal dunia rasanya. So dia lah yang antara pelopor utama Aquascape ni, dah membawa Aquascape ni satu-satu benda hobi yang orang kata menarik, dan juga hobi yang orang kata, nak kata bangsawan tak juga, tapi lebih kurang lah. Okay. So IAC ni adalah, tak salah cikgu, Taiwan punya. Yang ini adalah di bawah Aquatic Gardener Association. Ni orang kata US punya, tak salah saya. Europe lah rasanya, Europe punya. Okay. Yang ini China punya, CIPS. Okay. Ni China punya. Semua masing-masing menawarkan harga wang tunai. Masuk juga dapat tu. Boleh, orang kata lebih kurang 10-15 ribu juga dia punya hadiah tu. Menarik. Okay, yang ini adalah Aquascape pertandingan di Malaysia. Tak banyak lagi, tapi kita ada. Okay. Yang ini dianjurkan oleh KBS, Yachtscape. Okay, pada tahun 2019 tak salah cikgu. Yang ni mungkin dia bawah DOF lah. Okay, Mini Aquascape. Yang ni yang terbaru lah tahun lepas. Yang ni memang orang kata terbaik lah. Okay. Mana kita gabungkan Malaysia dan Indonesia berpisah tiada. Nusantara kan asyik gaduh-gaduh. Sebenarnya asal satu benda yang sama je. Kepulauan Nusantara juga dia gabung. Malaysia, Indonesia Grand Aquascape. Nampak dia gabung sini. Dia ada dia punya jas-jasnya. Orang kata otai-otai. Yang jas untuk bagi orang kata newbies lah, yang baru nak masuk, dia cuba nasib. Tak salah saya pemenang kita daripada Malaysia, tak salah. Alright. Okay, yang ini cikgu nak highlightkan Aquascape Farm.
Yang ni orang kata, kita ada yang cikgu cakap tadi daripada Johor tadi. Johor tadi adalah satu supplier yang orang kata pengeluar, pengeksport. Lebih tepat pengeksport ya. Pengeksport tumbuhan narkotik terbesar kat Malaysia. Memang dia buat semua hantar keluar ke negara-negara seperti tumbuhan kita ni bersifat tropika. Kalau nak tanam dekat Spain belum tentu jadi. Jadi dekat sini kita boleh tanam secara besar-besaran dengan iklim kita, iklim khatulistiwa. Kebanyakan pokok ni ada juga pokok native Malaysia, tapi kebanyakan kita pun terpaksa ambil daripada Argentina dan juga Brazil. Brazil lah banyaknya. Sebab Brazil kita ada hutan hutan Amazon tu kan. Jadi kebanyakan tumbuhan tu banyak datang daripada sana. Jadi kita pun bawa masuk ke Malaysia ni, kita pun tanam. Ini yang cikgu highlight ni antara peternak, pengusaha yang berdaftar di bawah Jabatan Perikanan. Yang pertama Muhammad Syahiri, daripada Jerantut. Nampak dia buat ladang dia sendiri. Yang kedua daripada Syamin Khairuddin, Tanjung Karang. Nama Facebooknya Kebun Air. Nampak dia buat tanam dekat pasu je. Boleh buat duit. Ada promo-promo dia buat. Yang ni juga ada juga. Ni cikgu dapat daripada DOF. Ada juga banyak lagi peternak udang hiasan lain, tapi ini cikgu dapat daripada rakan cikgu Cik Nur Hisham, abang MU kita daripada Perikanan Pahang. Yang ni antara yang berdaftar dengan DOF lah. Dia ada mengusahakan yang tadi udang kecil tadi, Neocaridina. Yang ini antara KEN. So ini awak tengok dia buat kerja part time ni, dia ada dia punya pekerjaan lain ni saya kata dalam udang ni adalah jenis udang bangsawan. Harga seko ni boleh kadang-kadang pergi 50, kadang-kadang boleh pergi 100 pun ada. Ikut kepada dia punya kualiti ni. Nampak. Ini jenis yang udang-udang bangsawan. Ini antara inisiatif juga daripada Jabatan Perikanan Malaysia. So dia menganjurkan khusus aquatic plant dan juga vivarium. Untuk golongan sasar pada tahun 2021. Nampak. Ini dekat. Ini tempatnya dekat Gelami Lemi, Jelebu, Negeri Sembilan. Kita ada pusat orang kata di DOF yang fokus kepada tumbuhan akuatik lah di Malaysia. Yang ini adalah inisiatif daripada kami lah, iaitu daripada College Community dan juga Politeknik. Pada tahun 2019 kita dah buat satu kursus asas untuk pensyarah aquaculture ni. Kita nak belajar sikit tentang apa itu aquascaping. So kita ada buat bersama dengan Aqua Green Studio. Ini cikgu yang buat lah. Nak highlight jugalah cikgu yang buat lah pada tahun 2019. Di Selangor lah. Yang terbaru pada 2021, Politeknik Sanakan kita ada buat program penjana KPT, Career Advancement Program, CAP. Maksudnya kita nak bagi value added kepada kita, fokus golongan sasar kita kepada pelajar kita, alumni kita, alumni Politeknik Sanakan. Kita bagi dia satu skill baru di bawah penjana ni, jadi mungkin dia boleh cuba buat bisnes dalam aquascape. Ni inisiatif yang kita buat di Politeknik Sanakan Sabah. So dah sampai dekat penghujungnya. Cikgu tak gerti nak cerita lama-lama. So sebagai penutup, aquascape memang kita nampak sangat berpotensi. Walaupun dia hanya bersifat hobby bisnes hobi. So kajian kena buat untuk kita pantaukan aquascape hobi ni dari segi sumbangan kepada ekonomi dan juga apakah kesan-kesan, mungkin ada kesan-kesan kepada persekitaran di Malaysia. Cadangan cikgu jugalah, Malaysian government, termasuk cikgu pun datang daripada kerajaan juga, institusi kerajaan. So kita kena buat lagi, organize lebih banyak pertandingan aquascape Malaysia. Yang kedua, mungkin cikgu akan cuba berjuang lah, kita nak set up satu professional certificate for aquascape. Maksudnya macam contohnya satu sijil yang kita dah kita sit down lah, di mana ni melibatkan kena sit down dengan aquascape antarabangsa, kita punya institusi pendidikan. So kita set up, kita recognize satu sijil, kata ni ada sijil profesional dalam aquascape. Jadi siapa yang dapat sijil ni, kita iktiraf dia memang seorang adalah aquascaper yang profesional dan mantap, terbaik. Yang ketiga, kita galakkan lagi pengeluaran ikan hiasan dan juga tumbuhan akuatik.
Dan yang terakhir, yang keempat lah. So cikgu tak nampak lagi. Kalau boleh lah cikgu nampak, kalau boleh lah mungkin kita buat satu aquascape accessory brand made in Malaysia. Mungkin Indonesia ada keluar, cikgu tak pastilah, ada mungkin brand Malaysia, tapi kita kalau boleh highlightkan lah satu lampu ke, satu sejenis filter ke, atau kalau kata brand, kalau kata fertilizer banyak, ada brand Malaysia, tapi cuba hardware yang bersifat aquarium diorang ambil mungkin daripada China. Tapi macam cikgu highlight lampu ke, penapis ke yang made in Malaysia. Jadi kita bangga menggunakan made in Malaysia dalam kita punya tank aquascape. Alright. So ini cikgu punya rujukan. Okey, sekadar itu saja daripada cikgu. Okey. Terbaik. Hadir peminat aquascape perempuan. Hadir cikgu. Terima kasih Cik Syamin. Nanti insyaAllah nanti raya cikgu datang rumah sediakan duit raya. Cikgu dah lama nak datang, hari tu balik sekejap nak datang farm dia. InsyaAllah cikgu datang. So okey, cikgu apa beza vivarium dengan aquascape? Okey. Kalau tak salah cikgu lah, nama vivarium tu yang diperkenalkan oleh Jabatan Perikanan. Okey. Vivarium tu lebih kurangnya istilahnya dia fokus kepada darat. Ada sedikit air tetapi dia fokus tumbuhan-tumbuhan darat. Macam cikgu hari tu, saya rasa pun Politeknik Sandakan pun bersama juga, kita ada juga dapat bantuan, terima kasih kepada Jabatan Perikanan Malaysia. Dia membantu kepada sekolah-sekolah dan institut berkaitan dengan aquakultur ni, dia bagi satu pertandingan di MAHA 2019 tak salah saya ke 2020. Okey. Dia bagi satu set ni dekat sekolah-sekolah, dekat institusi vivarium ni lah. Jadi kita ni akan set up dan kita akan bertanding secara live di di MAHA 2020 tak salah cikgu. 2019 ke 2020? 2019 kot. 2020 tak ada. Confirm tak ada. 2019. 2020 kita dah COVID. 2019. Okay. So KOF bagi set. Kemudian kita set up. Lepas tu kita berlatih lah vivarium tu. Jadi kita masuk pertandingan vivarium tu di MAHA yang pameran MAHA yang ada gabungan aquakultur, pertanian, peternakan semua sekali kat situ lah. Right. So beza dia, vivarium tu lebih fokus pada tumbuhan darat, aquascape ni of course lah tumbuhan air. Right. Ada soalan lagi? Ayah tanya banyak sangat. Okay. Alright, cikgu nak tambah sikit. Okey, sebenarnya kan aquascape ni kita boleh belajar secara online. Kita boleh belajar daripada kawan-kawan, kita boleh belajar daripada dari segi kawan-kawan, YouTube, boleh belajar secara online lah. Tetapi kenapa kadang-kadang macam saya lah nak promote, kenapa kadang kita kena perlu belajar? Kenapa? Mungkin macam cikgu, pensyarah cikgu pernah cakap lah, zaman pendidikan cikgu dengan zaman pendidikan sekarang sangat berbeza. Dulu zaman-zaman cikgu belajar tak ada internet. Jadi banyakkan sumber cikgu datang daripada buku, datang daripada cikgu. Okey, tapi sekarang generasi sekarang yang lahir tahun 2000 ke atas, yang cikgu tengah ajar sekarang lah, semester 1 sampai semester 5 ni, mereka lahir tahun 2000 ke atas. Mereka lahir dah Y2K, mereka lahir dah internet dah ada. Jadi ilmu tu semua di hujung jari. Tetapi apakah peranan pendidik zaman sekarang ni? Okey, ilmu mereka boleh cari. Jadi pensyarah cikgu tu pernah cakap, kita pendidik sekarang ni sebagai mentor. Apa maksud mentor? Mentor tu adalah di mana ilmu dah ada kat internet, tetapi kita sebagai mentor ni kita tunjukkan kepada anak murid, okey, ini adalah ilmu yang sesuai untuk ketika ini. Ini adalah ilmu yang sesuai pada ini. Okey. So kita ni kita tunjuk ilmu mana yang betul, ilmu mana yang salah. Jadi tugas cikgu sekarang ni, tugas pendidik zaman sekarang adalah okey, ini adalah ilmu yang kita belajar 10 tahun dulu. Ini adalah ilmu yang latest. Ini ajaran ni boleh, tapi bergantung kepada situasi. So pendidik zaman sekarang ni, budak, okey, saya nak cari kerja, diorang cari berlambak. Tetapi practicality kita nak buat tu bergantung kepada mentor. Jadi mentor ni lah, cikgu ni lah beritahu, okey, awak buat macam ni, awak macam ni. So sama juga macam aquascape ni. Okey, aquascape ni kita cari kena ada mentor. Carilah guru-guru yang pengalaman. Cikgu tak pandai. Ada ramai lagi yang pandai. Tip macam mana nak selesaikan masalah algae. Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Saya jawab dulu
Macam mana nak hilangkan ductweed? Okey, kalau dalam Allah SWT Muhammad, kalau dalam akuarium jarang ada ductweed, kecuali awak tak proper quarantine lah. Okey, tapi maksud saya ni ni daripada Tuan Syairi tadilah yang orang kata pengusaha Allah SWT Muhammad, pengusaha ladang tadilah, tumbuhan akuatik. Kebiasaannya ductweed ni datang daripada arus yang tenang. Okey. Kenapa? Kalau perasan dalam akuarium kita ada arus, ada cahaya dekat, ductweed langsung tak ada. Tetapi banyaknya ductweed ke azolla ke apa lagi tumbuhan terbaru, ovia ke, dia datang daripada air yang stagnan, yang tenang, yang tak ada buaya. Tak adalah, dalam tu mana ada buaya. Okay, air yang tenang. Jadi bila air yang tenang, dia menyebabkan berlakunya apa nama ductweed. So cara nak hilangkannya memang cikgu pun agak susah juga. Jadi kalau kata secara logiknya, bagi air tu ada bergerak sikit lah, ada arus, ataupun kalau dah ada awak kenalah buang manual. Itu memang kita nak buang lah. Sebab kalau tak buang nanti, ductweed ni akan banyak, dia akan compete dengan tumbuhan akuatik. Jadi tumbuhan akuatik tadi, dia kurang nutrien, kurang cahaya, jadi layu. Jadi kalau kata cikgu, awak kena tadilah menyediakan arus lah, air tu jangan bagi statik, awak kena saut manual lah. Okay, so soalan yang kedua, macam mana nak masah algae? Allahumma salli ala Muhammad. Cikgu sampai sekarang pun algae tu macam kawan baik je. Algae dan tumbuhan akuatik berpisah tiada. Jadi antara langkah-langkahnya nak hilang algae lah. So kadang-kadang benda ni pertama daripada setup kita lah. Setup kita tu macam mana. Orang kata pertama daripada pokok yang kita bawa. Kalau kata kita tak quarantine betul-betul, kat situ punca juga. Yang kedua datang daripada kita punya setting sendiri lah. Setting kalau lagi yang main high tech yang ada lampu yang ada RGB, kita main FERD lagi, kita main CO2. Jadi orang kata kombinasi kita ni pun tak mantap. Jadi benda tu juga penyumbang juga berlaku kepada algae ni. Tapi cara paling mudah orang kata kita, kalau ada jenis yang orang kata BBA kan, yang lekatkan cermin tu, yang kat cermin tu, jadi kita buang manual lah. Ataupun kalau dah ada algae sangat lah, biasanya kebanyakan otai-otai ini saya cikgu tanya pengamat otai, dia buat style blackout, dia tutupkan lah akuarium tu. Apa maksud tutup? Tutup lampu dulu, shutdown CO2, shutdown lampu, tutup lah dulu. Kenapa? Algae ni sama macam pokok. So bila algae ni lagi, dia punya fast growing daripada pokok akuatik ni, jadi bila kita tutup lampu 2-3 hari ke, so memang akan kurang sikit lah, dia tak hilang 100%, dia akan tetap ada. Tetapi daripada nampak sangat dia punya tu, jadi kurang lah sikit. Ini cadangan cikgu so ada banyak juga, tapi cikgu ni suka cara manual lah. Okay, Dik Salwani, berapakah kos permulaan untuk aquascape untuk beginner? Alright, terima kasih Cik Salwani, Cik kot. Okay, alright. Kalau untuk beginner lah, cikgu cadangkan lah untuk bawa belajar, ambil lah saiz 1 kaki ke bawah, 30 cm. Kenapa? Pertama, akuarium 30 cm, kalau cikgu cadangkan aquascape ni untuk beginner, ambil 30 cm cube lah. 30 cm, darat 30 cm, darat 30 cm. Panjang darat lebar sama. Panjang darat lebar darat tinggi sama, 30 cm 1 kaki. Kenapa? Akuarium ni murah. Lepas tu awak nak beli filter pun pakai filter CF 300 2 pin pun lah. Biasa orang pakai Nister tu lah, ataupun HOD. Awak pakai lampu biasa. Awak kalau untuk beginner ni pakai yang tumbuhan biasa dulu. So kalau kosnya lebih kurang 300, bawah 300 boleh dapat. 200 pun tengoklah, kalau pandai beli tu boleh dapat 200 lah. Kalau kata masuk dengan peralatan mungkin bawah 300 lah. Okay. Sama juga dengan soalan Hafizi, berapa kos untuk setup? Bergantung kepada saiz. Semakin besar, semakin banyaklah duitnya. 1 kaki okey, 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, riban-riban lah. Sebab nak cari lampu. Sebab lampu ni antara yang mahal adalah lampu. Kenapa? Lampu ni kalau tengok yang watai-watai lah, beli macam Wig Aqua ke, Sihiros ke, apa lagi lampu lagi saya tinggal lah. Cikgu ada kat rumah Sihiros RGB A+, itu pun cikgu rasa dah mantap. Kenapa? Dia pakai Bluetooth. Cikgu boleh set pakai handphone. Cikgu nak buka dia tu pukul apa pakai handphone. Canggih. Jadi boleh setting masuk app dalam tu. Okay, kita buat kalau cikgu di rumah,
cikgu setkan berlaku je fotosintesis lah. Lampu dibuka tu pada cikgu balik kerja lah. Pukul 5, cikgu setting lampu. Lebih kurang tengoklah, ada setengah tu 6 jam, 7 jam photo period. Jadi sampailah pukul 11 malam, dia tutup sendiri. Kat rumah, yang kalau yang lampu yang biasa-biasa, cikgu pakai timer. Tapi kalau yang lampu yang ada macam si Heroes tu kan, dia ada dia punya Bluetooth setting, kita boleh nak 100% terang ke, 70% ke, untuk busep ke, untuk yang ni ke, boleh setting. Tapi harganya kalau last cikgu belilah saiz 3 kaki 500 je. Ada yang beribu-ribu Okey. Saradatul Akma, cikgu boleh sharekan minimum maintenance yang perlu dilakukan. Okey. Kalau kita nak berkebun memang kita kena rajin sikit lah orang kata maintenance-nya. So antara benda yang wajib kita buat adalah water change. Okey. Water change tu apa? Tukar air. Okey, ada setengah watai-watai, dia buat 2 kali seminggu. Ada 3 kali seminggu. Kalau cikgu ni tak berapa nak rajin. Tak berapa rajin jangan ikut ikut yang watai-watai yang rajin. Cikgu tak berapa rajin, sekali seminggu 50% tukar air. Jadi dalam masa waktu tukar air tu, ada algi-algi tadi kan, ada yang tadi, kita kena buang lah manual. Ambil span tu, gosok kat akuarium tu, buang lah. Lepas tu sedut. Ada najis-najis ke kotor-kotor, manual. Siphon dia sama je aquaculture dengan aquascape ni. Kena siphon, kena buang air. Masukkan air baru, letaklah anti-klorin, ataupun nak letak fert dan sebagainya. Tu benda tu kena buat. Seminggu sekali. Tak ada istilah yang kata buka dah lah. Buka lampu 24 jam, air pun jadi warna hijau. Ada algi dalam tu. Alright. Okay, Insan hilang. Terima kasih. Baik cikgu, terima kasih. Dekat Shopee ada jual set beginner tuan. Mungkin ada. Ada setengah tu dia akan jual one set. Ikutlah kepada seller. Bawah 200 ada, bawah 100 ada. Ikut kepada seller tersebut. Ada set. Alright. Okay, boleh ke aquascape diletak outdoor yang berbumbung? Boleh, tak ada masalah. Ada setengah aquascape tu, yang contoh Wildstart punya tu, tak payah pakai lampu pun. Dia letak dekat ruang rumah je, tepi lah, pos kereta biasa. Dia letak aquarium je, letak pokok hidup. Biasa kebanyakan cikgu dengar cerita lah, yang setup yang biasa-biasa tu hidup. Yang dekat setup dalam rumah tu, lampu beribu, filter 500, aquarium CC 4 kaki, kabinet lagi, total set 2000, tak cantik macam yang dekat luar. So benda ni bagi cikgu dia adalah satu proses belajar yang menarik. So orang aquascaper ni adalah orang jiwa yang sabar, jiwa yang tenang. Nak nampak pokok yang cantik tu, sabar, sikit sedikit. Jadi ada setengah tu pokok kali-kali kejap je. Dalam sebulan dah nampak lah, tapi pokok-pokok seperti busep, anubias, itu kena sabar. Memerlukan kesabaran yang tinggi. Jadi bila dapat, cantik dia macam pokok orchid. Ada kali-kali purple. Alright. Bolehkah tahu jenis-jenis ikan? Cikgu dah cakap tadi. So ikan kebanyakan dalam aquascape ni ada bersifat kecil. Tak ada pakai ikan kelah, tak ada pakai ikan puyuh, ikan keli, tak ada. Dia pakai ikan-ikan seperti moli, tetra, ikan udang seperti Carina shrimp. Ada siput-siput yang membantu dari segi memakan algi. So yang penting spesies ni adalah orang kata dia memang geng dengan tumbuhan akuatik. Dia tak makan pokok, tapi dia makan algi-algi yang biasa dekat pokok tu. So kita berlakulah orang kata simbiosis dalam tu. Kawalan biologi. Mana simbiosis tu? Win-win situation lah. So yang algi ni dimakan oleh siput-siput tadi. So yang pokok tadi pun menyelah lah, cantik lah dia. Alamak, dah sampai. Alright. Hampir sejam. Okay, kalau tak ada soalan lagi. Ada soalan lagi ke admin? Okay, sudah bersiaran hampir 58 minit. So, alright. So, nak cikgu nak iklan sikit. Orang kata pengambilan kita masih dibuka. So, kalau nak belajar boleh nombor ni. Okey, cikgu baca balik. Okey, pegawai pengambilan 013 331 58978. Macam banyaknya nombornya ni. 013 3315. Ni macam banyak ni, ada 8 nombor ni. Okey.
Alright, 013 3315 8978 pegawai pengambilan kita. Okey. Oh, terima kasih cakap Muhammad Zarul handsome cikgu segak, cikgu biasa je. Orang kata istilahnya natural beauty. Allah bagi macam ni standard modified lah. Taklah, tak handsome. Okey. Okey, nombor yang terbaru 013 315 8978. WhatsApp nombor ni, WhatsApp ke call permohonan sesi 1 masih dibuka. Masuk. Jangan tak masuk. So boleh berkenalan dengan cikgu. InsyaAllah kita akan buat program lagi bersama aquascaper yang label-label international yang mana dah orang kata ada masuk world ranking. Cikgu ni masih belajar. Cikgu cerita tadi pun on surface je. Cikgu pun banyak dapat pengalaman pun daripada grup-grup ni lah. Grup-grup ni cerita pengalaman cara nak settle algae, cara nak setting apa fertilizer apa semua. Okay. Alright, ada persoalan lagi? Okey, ada soalan lagi ke? Okey, KK Bera hadir, Fizi dan Yasir kirim salam cikgu. Waalaikumsalam, rakan cikgu di College Community Bera. Semoga sihat-sihat selalu kawan-kawan. InsyaAllah ada rezeki, mungkin raya ni datanglah tengok-tengok kawan ke di Bera, rindu juga kan college lama kita. Okey, semoga akan ada banyak lagi program insyaAllah. Cikgu mungkin akan jemput lah orang kata pakar-pakar. Cikgu ni baru belajar. Ada lagi yang dah buat, masuk pertandingan, dapat lagi ranking-ranking. Jadi mereka ni ada pengalaman. Ataupun cikgu panggil seller-seller. So dia boleh bercerita sikit macam mana perkongsian. Kita buat perkongsian online je kan, senang. So insyaAllah ada masa lagi. InsyaAllah nanti lepas ni kita akan buat. Ini intro je. Orang kata kita nak buat kan, minat aquascape. Memang bagus aquascape ni. Best. Okay. Satu terapi jiwa. Alright. So kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih diucapkan kepada host. Okay. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita akan buat lagi program. So kita akan panggil buah bicara lah. Tak adalah cikgu cakap seorang-seorang. Kita panggil juga aquascaper yang berpengalaman, yang macam cikgu cakap tadi lah, masuk world ranking. So dia akan sharekan pengalaman bagaimana mereka membuat scape dan bagaimana mereka melakukan maintenance lah, water change, fertilizer punya setting, CO2, lampu dan sebagainya. Okay, sekarang itu dari saya. Terima kasih. Jumpa lagi di sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace yo. Dan dengan kriteria berikut, jawapan anda ada di Politeknik dan College Community dengan pelbagai program menanti anda. Kami menyediakan program pengajian sepenuh masa mengikut kesesuaian pelajar. Statistik kebolehpasaran graduan Politeknik dan College Community kini progresif dan berdaya saing merentasi industri. Kejar impianmu sekarang. Layari pautan tertera atau hubungi kami hari ini.